Kadang-kadang ada orang sebut nama Allah biasa rasa. Baik amu sebut pitih 50 riyal. Oh, surah besar 50 riyal. Banding dengan perkataan Allah. Maka kalau kita jenis hati minat dunia lagu tu, kena berik sebentar sebelum zikir. Ya Allah, ya Tuhanku, aku nak sebut nama perkataan yang paling mulia, iaitu namamu, ya Allah. Lah ni kita duduk kecek mengenai kelebihan zikir dan kaifiat cara berzikir. Sebagaimana kita mengaji, masuk pun ada kaifiat dia, kalau tidak jadi. Nak tumis hok mana dulu, nak gula hok mana dulu, nak goreng hok mana dulu, biar pecah minyak dulu ke, barulah masuk ke tu jadi. Begitu juga berzikir, dia ada kaedah dia dan ada cara dia. Bukan pergi sebeh subhanallah pakai tak tahu alif ili alif jatuh, tak pernah belajar, tiba-tiba pandai berzikir. Ibadat kena belajar. Semua jenis ibadat kena belajar. Sama ada ibadat itu fardu, sembahyang, kau gapo zakat, kau puasa, kau haji, kau ataupun ibadat tu sunat. Sembahyang sunat, berzikir, semua ibadat-ibadat sunat rebel kena belajar. Kerana apa? Kerana benda itu adalah ibadat. Maka ibadat ini kalau tidak betul, maka tidak ada manfaat dia. Sama ada benda itu tidak jadi langsung, semaya tak tahu alif jatuh. Nak semaya duha tak tahu bila waktu dia, bila pukul dia, cara kaifiat tak sah. Manakala ada ibadat tidak ada kesan. Kalau tak kena kaifiat dia, orang lain berzikir boleh habuai, kita berzikir tak boleh gapo satu. Pahala kadang-kadang boleh, tetapi kesan dia tidak ada. Maka orang ahlu zikir, zikir dia ada maksud dan tujuan dia. Macam pisah jugalah. Pisah. Ada orang guna pisah buat sia ikan, boleh. Ada pisah buat jemelih lembu. Ada pisah wak taki tulang. Pisah je melih lembu, tahu itu wak taki tulang. Sekalipun dia tajam, pisah je melih lembu, Victorino kau gapo dia, jangan wak taki tulang. Acul lebulah mata dia. Sekalipun kita kata tajam, dia untuk wak gapo dia? Dia untuk wak je melih saja. Maka ada zikir ini, fungsi dia dan tujuan dia adalah nak membakar hati supaya hati jadi lembut. Supaya hati jadi mazmumah dia tu hilang. Pahala tak dia bukan tujuan untuk pahala. Ada zikir nak kejar pahala saja. Maka ada cara dia. Kalau nak hacur ke mazmumah dalam hati, dia ada cara dia. Nak masuk ke iman kau nak gapo dia kau, dia ada cara dia juga. Maka katanya pengarang, demikianlah segala hati manusia itu. Tiada lembut melainkan dipalu, yakni dipukul akan dia, akan hati itu dengan zikir yang keras lagi jahat. Maka manusia ni kalau berzikir subhanallah, la ilaha illallah, tak seru apa, maka dia kena sebut derah sikit, kerana dia tidak pernah dalam hidup dia menyebut nama Tuhan dengan keadaan keras. Ada orang malu nak sebut nama Tuhan. Ada seru rasa tak tahu, rasa sungguh sangat sebut nama Tuhan. Tapi kalau sebut dunia kuat tak apa. Kalau penat kerana dunia tak apa. Ni zikir siapa perlu rejak sungguh kata. Dia mau nyukai, dia mau menoreh, dia mau buat kerja kapung, dia buat kerja mana pun perlu rejak. Tak apa tu. Zikir malah buat lagu tu. Maka bagi orang yang permulaan dalam zikir, dia kena berzikir derah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena sebut derah. Biar tubik habis mazmumah hok dalam hati dia, perasaan malu nak buat ibadat, perasaan segan nak buat ibadat, rasa ego, rasa takabur, rasa hebat, rasa gapo, kita naung derah-derah tubik perasaan itu daripada hati kita. Lepas pada berzikir kita jadi orang yang tawaduk. Lepas pada berzikir kita orang jadi orang yang serah urusan kita kepada Allah. Ni dak zikir subhanallah, la ilaha illallah. Hati dak keras lagu tu. Hati dok takabur lagu tu. Tak ada kesan langsung zikir pada hati seseorang tu. Maka katanya pengarang zikir derah. Ikutlah lagu mana pun.
Dan lagi sayugianya atas murid itu bahawa ia berzikir bersama-sama dengan orang banyak, seperti kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani rahimahullahu taala. Pertama zikir derah, la ilaha illallah. Patut zikir ramai-ramai. Lagu mana zikir ramai-ramai? Hamba tak biasa tarekat ni nak zikir ramai-ramai. Tahlil arwah tu. Orang dia panggil ngatik orang mati tu kan. Masa ni kita nak berzikir derah, orang tak marah. Kalau zikir sore atas rumah, nyo marah demo. Zikir kubur sore, nyo marah demo. Tetapi kalau zikir tahlil tu sebut derah. Masa ni peluang ni tarekat orang-orang kampung tahlil dia, baca la ilaha illallah dia ketika tahlil arwah. Baca derah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau rumah kayu tu biar berkocok, biar runtuh, mati belakang pun tak apa. Lagu tu. Zikir pula ramai-ramai. Bapa zikir ramai-ramai, tak boleh kau zikir sore. Kita ke peringkat permula. Hati kita masih lagi tak ada semangat nak berzikir. Perlu bantuan daripada saing-saing. Perlu bantuan daripada orang ramai. Nak zikir sore malu pok kita. Lagu mana? Kalau zikir ramai-ramai tak malu zikir, orang tak kata ke apa. Kalau zikir sore 2-3 lekok tidur, peluk dia. Jenera pasal kipah 20. Ni kalau zikir ramai-ramai nak jenera lagu mana? Hak ni nak jekah. La ilaha illallah. Hak ni nak jekah pula. Tak tidur lolo. Ni benda-benda ini sebagai bantuan kepada orang yang peringkat permulaan dalam zikir. Kalau kita malah buat dua ni, kita tak berzikir lagi dah. Tak bermula lagi proses berzikir kita. Dan kita hebat dah, tak apalah. Nak berzikir senyak, kau zikir sir, kau zikir khafi, kau zikir akhfa, kau tak ada masalah apa dah lah. Tapi peringkat permulaan, ginilah cara sebut dia. Bagi orang kampung, tain tahlil arwah, suruh ngatik derah kata. Zikir derah, pahala banyak lagi. Zikir slow pun boleh pahala. Memang tak tika. Nemo kalau pitis juta dengan pitis ria, hal mana nak? Tak ada orang tasawuf benar kalau ambil seria kata, nak sejuta lah. Kita kalau zikir la ilaha illallah, misalnya dengar dekat misalnya skelo, suara kita dengar. Maka semua hak skelo tu jadi saksi belaka pada hari kiamat, kita duduk sebut nama Tuhan. Hak ni la ilaha illallah. Tak dengar, orang sebelah pun tak dengar. Siapa dia saksi? Diri hamba. Tak ganah laman. Tapi buat kita tak tahu kalau bab pahala tak pecah liu le mana. Royak gajah rimau bewok serati pun. Tahu tak apa nak berminat hamba. Apa tu? Hati nak suruh bersih. Hati nak suruh keluar perangai tak juru. Tiba-tiba cara kaifiat orang bui tak saya buat. Tak ada apa lah. Ni kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni. Cerita dia minggu lepas aku hamba sebut cerita dia dengan tok guru dia Sidi Ali Al-Khawas. Qad ajma'al ulama salafan wa khalafa ala istihbabi zikrillahi ta'ala fi jama'atin fil masjid wa ghairihi min ghairi nakirin bi syartih. Tengok dia kata. Katanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni orang Mesir dia ni. Syekhul Azhar. Artinya sesungguhnya telah berhimpun, yakni telah bersepakat, muafakat segala ulama yang dahulu dan ulama yang kemudian. Muafakat atas apa? Atas kata sunat berzikir di dalam orang ramai. Zikir berjemaah. Sepakat ulama. Patu orang duk marah lah ni berzikir ramai-ramai, Nabi tak buat, Wahabi duk marah. Nak ikut Wahabi kau nak ikut ulama. Wahabi ni tak ada ulama dunia dia. Tak sahul langsung. Tak ada lagi ulama Wahabi jadi ulama dunia. Tak sahul lagu pok dia. Katanya ulama kata sunat berzikir. Ulama dulu ko, ulama loni ko, atau sunat berzikir di perhimpunan di dalam masjid dan lain daripada masjid. Nak berzikir dalam masjid ramai-ramai boleh. Nak berzikir selain daripada masjid di rumah boleh. Buat di stadium boleh. Buat di padang boleh. Buatlah mana-mana berzikir ramai-ramai, hukum dia sunat.
Apa masuk sunat dapat pahala. Bukan bid'ah. Benda dapat pahala. Dengan tiada disalahi oleh orang. Tidak ada orang engkar pun perbuatan ni. Seluruh dunia menyatakan orang duduk berzikir berlaku. Bukan kata orang pondok saja berzikir lagu ni, tipu. Ada orang tu muka dia mengaji tanah harak, orang kampung tak mengaji tanah harak, kelik duduk nipu orang kampung. Dia kata bubur surga ni tak ada. Pak kita yang ada kaca bubur surga, sungguhnya barang bid'ah, barang apa ni. Oh, barang orang tak buat ni. Apa? Muka dia kata, ambo tanah harak tu, ambo tahu, ambo mengaji tanah harak. Mana ada surga? Tak ada sungguh yang ngaji kat Wahabi. Yang mengaji kat ahli sunnah penuh pernah tanah harak Amerika, Turki, sebelah Afrika, sebelah Morocco, semua ada surga berlaku. Yang tipu orang kampung. Sebab tu kena berhati sikit, mari ngajar pak kita tu. Nampak salah habah, nampak kecek pelik pada orang lain, cutera tanya sikit. Belajar pertikai ke dia. Sebab dia duk ajar pertikai ke ulama, lah ni kita nak pertikai ke dia pula. Dulu dia duduk pertikai Imam Syafi'i, duduk pertikai Imam Ghazali. Oh, sedap dia pertikai. Lah ni hangpa nak pertikai demo. Hangpa tak pernah jumpa dalam kitab ni, tak pernah jumpa ni ke ni. Duk baca kitab Wahabi, baca kat kitab Ahli Sunnah wal Jamaah. Demo jumpa mana ibarat ni hangpa tak pernah jumpa. Jalan dah lah tu. Dengan syarat lah, ya ada syarat-syarat dia lah. Tetapi hukum dia sepakat kata sunat buat di dalam masjid dan tempat yang layak lah. Jangan duduk ngatik dalam jamban. Namun ke pakak tu email tu bila mari kita duduk baca maulid berjanji dalam tandah. Tak ada. Tak ada lagi orang buat lagu tu. Kalau orang buat lagu tu email marah. Dan lagi saya kiranya bagi orang yang berzikir itu bahawa menghadirkan di dalam hati mereka itu akan kebesaran Allah Ta'ala. Seperti kata Syekh Abu Bakar Al-Kattani rahimahullahu ta'ala. Pertama, zikir juga. Kedua, zikir ramai-ramai. Ketiga, biar ada dalam hati kita nama Tuhan paling besar sekali yang amba sebut. Basika, harta, pitih. Perkataan-perkataan lagu tu tidak boleh nak tanding dengan nama Tuhan. Allah ini nama yang paling mulia di antara nama-nama Tuhan. Ar-Rahman, Ar-Rahim, boleh juga mulia. Ya, nama Tuhan kita. Di antara banyak-banyak nama Tuhan kita, Allah lah nama yang paling hebat sekali. Kerana Allah merujuk kepada zat, manakala nama-nama lain merujuk kepada sifat-sifat Tuhan. Ar-Rahman, pemurah, penyayang, penghidup, pemati. Semua tu sifat dia belaka. Tapi Allah, ada peng Allah? Tak ada. Allah tu rujuk kepada zat dia. Maka apabila sebut zat, semua benda terkumpul pada diri dia. Kalau kita sebut sifat dia, mungkin kita nak tuju kepada sifat dia tu. Misalnya kita ada dosa, kita pun sebut Ya Tawwab tub alaina. Apa kita sebut nama Ya Tawwab? Kerana pada masa tu kita sangat berhajat kepada diterima taubat kita. Maka kita panggil Tuhan dengan sifat dia. Wahai yang penerima taubat. Kita sebut nama Tuhan supaya hati kita duk tuju kepada tu. Manakala kita sebut nama Allah, semua terkumpul di situ. Ar-Rahman ada situ, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Zuljalali wal Ikram, semua duduk di Allah belaka. Sebab itulah orang berzikir Allah. Zikir Allah. Maka kita rasa kebesaran benda yang kita nak sebut. Kadang-kadang ada orang sebut nama Allah biasa rasa. Baik amu sebut pitih 50 riyal. Surah besar 50 riyal. Banding dengan perkataan Allah. Maka kalau kita jenis hati minat dunia lagu tu, kena berik sebentar sebelum zikir. Ya Allah, ya Tuhan aku nak sebut nama perkataan yang paling mulia iaitu namamu ya Allah. Sebut lagu tu. Biar mari hadir di hati kita, kita nak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Tuhan kita. Min syuruti zikri an yashabahu ijlalu lillahi ta'ala wa ta'zimu
Wa illa la yuflih sahibuhu fi maqamir rijali. Katanya Syekh Abu Bakar Al-Kattani. Hak ni pakar-pakar dalam bab zikir. Kita kalau bab zikir jangan tanya orang lain. Ni tanya doktor, tanya driver kapal terbang, tanya goni, tanya artis, tanya tukang masak, tanya buah kedai kopi bab zikir. Nyokobek ke dia lah, nyok bejok ke dia lah. Atas muka dunia ni dia ada pakar dia. Jangan silap tanya malu kau orang. Sama-sama ulama pun tak boleh tanya lagi kalau bukan pakar dia. Hak ni bahagian hadis. Oh, tak boleh tanya bab zikir, tak reti putus kayu. Hak tu tak sudut mengaku lah. Kalau tak mengaji, tak sudut bejok lah. Jawapannya B tu banyak-banyak pada A lah. Tak ada apa, dah boleh B kan? Tak ada apa. B sungguh tak apa, nyawak bijak tak ada apa lah, tak ada apa punah jahanam habis. Ulama pun kadang-kadang nyawak takabur nyawak mari tak mengaku kata dia tak erti. Dia bahagian muka lain jawab dalam bab zikir dah pula. Nampak jahil tu okey. Maka kena tanya ahli-ahli dia. Ni antara ahli dia ni orang hok pandai dalam bab zikir. Dan dia kalau berzikir beri kesan sungguh. Dan ramai anak murid dia dah berjaya dah dia latih. Kita kalau bukan bidang kita jadi kau sekolah. Ni banyak dah jasa dalam bab zikir. Dia kata apa dia? Ni pengalaman dia dalam duduk mengajar, duduk tarbiyah orang dalam bab zikir dan ramai dah berjaya duduk dengan dia. Ulama-ulama ahli zikir ni kalau duduk dengan dia setahun tu berubah dah perangai kita. Perangai kita jadi ada-ada, jadi lemah lembut, jadi boleh terima pelajaran. Sekalipun kita ni jahat lagi tapi kita terima dah kebenaran tu. Ada. Sebab apa? Kesan daripada zikir. Dia kata apa dia? Setengah daripada syarat orang berzikir itu bahawa menyertai akan zikir itu membesarkan bagi Allah Ta'ala. Biar rasa besar sebut nama Tuhan. Sebab tu nama Tuhan alif lam lam ha tu sadu bunyi Allah, bunyi Allah. Tak ada dalam perkataan bahasa Arab lam bagi atas bunyi Allah. Kecuali nama Allah. Kalau lam bagi atas bunyi lah benar. Allah sebenarnya. Patut baca Allah lam bagi atas. Apa Allah bunyi gitu. Pelik pada orang cara baca kerana nama Tuhan. Nak suruh biar nampak gepo panggil. Biar bunyi gepo dia. Allah. Allah. Pak baca Allah. Orang ngaji Pakistan sudah kira. InsyaAllah tuan-tuan. Tu lekat. Bukan nak sebut lagu tu. Dia nak sebut insyaAllah. Tetapi nyawa lekat lagu tu. Baik. Allahu Akbar. Keluar 4 hari. Kecik Pakistan dah pula tiba-tiba. Molek-molek baca-baca. Baik. Jadi kecik lagu tu. Baik pun Allah. Terbalik. Orang suruh ikut Nabi Muhammad, dia ikut India dah pula. Subhanallah. Macam-macam orang. Jahil lagu tu lah. Nyanyolah. InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah. Dulu dia mengkecik insyaAllah tidak? Tak boleh lah. Nampak ganas sikit. InsyaAllah tuan-tuan. Nampak bodoh lah. Bukan ganas. Jangan buat gitu lah. Nyanyolah. Kita boleh sebut molek lah. InsyaAllah. Jadi Allah. Sebut dalam keadaan membesarkan. Sallallahu. Baca. Sallallahu. Sebut apa itu? Kita selalu. Nampak tak sungguh sangat. Ada setengah ulama tu kalau selawat kau apa dia berhenti kau nah. Sallallahu. Puas hati dia sebut. Sebab nak boleh pahala ni. Ya serah besar sebut. Sallallahu. Sebut sungguh-sungguh. Kita boleh makan nasi, boleh tahu apa kerja Boleh pahala tapi tak serupa dengan orang sungguh Tuhan ni bayar belaka. Membesarkan bagi Allah dan mentakzim, yakni memuliakan dia, akan Allah Taala akan zikir saat ni sebut nama dia tu. Maka jika tiada yang demikian itu, nescaya tiada dapat kemenangan oleh orang-orang yang berzikir itu di dalam makam rijal. Yakni nescaya tiada boleh naik ia ke atas martabat orang arifin. Zikir, kalau berzikir tak ada lagu tu, pahala boleh, tetapi tak naik makam martabat. Duduk berzikir, martabat orang awal apa cerah? Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Patu zikir boleh pahala? Ya. Tapi martabat naik ke tak? Tak naik. Apa maksud martabat? Kedudukan dia di sisi Tuhan tak naik. Sebab apa? Sebab mazmumah penuh lagi. Tak tobik mazmumah dia. Pahala zikir boleh? Ya. Tetapi mazmumah tak tobik. Maka kedudukan dia tak naik. Maka orang ahli zikir, kalau ikut cara dia, di samping boleh pahala, perasaan mazmumah, sifat jahat hati kita ni koh kurang, maka koh naik di sisi Tuhan. Di samping dapat pahala, dapat maqamur rijal. Kedudukan orang-orang hebat di sisi Tuhan. Rijal ni bukan kata maksud lelaki. Rijal ini orang yang semangat laki-laki. Kadang-kadang orang ni tino, tetapi dia hemoh seorang lelaki. Nah, seperti Rabi'atul Adawiyah. Tengok orang hebat. Dia orang tino. Semaya dia 1000 rakaat sehari. 1000 rakaat sehari. Kita semaya tak ajar lagi rasa. Berkali kalau pok kita buat 1000 rakaat pakai tak semaya siapa mati dah. Banyak telajak dah hamba rasa. Allah kenyek dah semaya 1000 rakaat. Pok kita pun tak tahu. Bagai nak lipat paceruh kata. 200 sehari, 200 rakaat sehari tak siapa lagi. Ni kawan ni 1000 rakaat sehari. Tengok semangat dia. Kalau orang bohak toho-toho tak boleh buat lagu tu.